Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin berkongsi kepada anda satu penemuan terbaru melalui risikan-risikan luar biasa politik kita. Kononnya, betulkah Muhyiddin bakal dibuang daripada Bersatu punya kepimpinan? Habislah Muhyiddin kali ini. Kalau Muhyiddin kena buang dari Bersatu, dia mau pergi mana? Muhyiddin mau pergi mana? Adakah dia mau pergi PAS? PAS mungkin tidak mau terima dia. Sebab Muhyiddin dia mau jadi Perdana Menteri. Tapi PAS pun ada calon Perdana Menteri. Mau pergi UMNO, UMNO langsung tak mau terima dia. Mau pergi PKR pun tak terima dia. Apalagi mau pergi DAP, langsung tidak terima. Jadi Muhyiddin pergi mana? Muhyiddin mau pergi mana kalau dia kena buang oleh Bersatu? Silap-silap dia pergi planet Pluto lah mungkin. Kesian dia ni. Kesian. Jadi dakwaan mahu disingkirkan daripada pemimpin Bersatu. Ini sebenarnya yang sedang berlaku. Ini penjelasan penting bagi anda. Tapi sebelum itu, bagi anda yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol, apalagi buah pinggang, jantung, paru-paru, kanser, TB kah, gout, kolesterol, apalagi penyakit lain, penyakit kulit, penyakit batin lelaki, batin perempuan, apa saja masalah penyakit disebabkan oleh kita punya imun badan yang sudah lemah ataupun sudah jadi bodoh. Kerana itu ada satu produk daripada Full Life Research yang saya ingin kongsikan bagi anda. Produk ini bukan ubat, ini adalah transofactor. Nama saintis dia pun memang transofactor. Dapat meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan badan. Okey, yang ini paling kuat paling kuat di dunia. Okey, yang ini telah dibuktikan secara saintifik, digelar sebagai molekul ajaib oleh saintis, bukan for life, daripada saintis. Kemudian dia ada juga kajian selama lebih daripada 50 tahun, dan yang paling best, dia sudah pun masuk di dalam buku rujukan para doktor di seluruh dunia. Dia diterima di hospital-hospital dan juga di klinik-klinik serata dunia. Okey, bagi anda yang memerlukan, WhatsApp saya, telefon saya. Dakwaan mahu disingkir daripada pemimpin Bersatu, ini penjelasan Muhyiddin Yassin. Katanya, bukan saya yang tentukan kedudukan dalam parti. Demikian reaksi Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan kononnya ada dakwaan terdapat usaha untuk menepikan kepimpinannya dalam parti berkenaan. Sebelum ini tercetus desas-desus wujudnya percaturan untuk menstrukturkan semula kepimpinan Bersatu dengan menggantikan Muhyiddin Yassin. Saya setuju. Bukan lagi rahsia, pergeseran boleh dilihat jelas melalui kenyataan daripada pemimpin tertentu. Daripada pemimpin tertentu yang menghentam kohort sama dalam parti. Tindakan itu dilakukan dipercayai kerana wujudnya dua kem dalam kepimpinan Bersatu kini. Masing-masing pasukan menyokong Presiden dan satu lagi menolak kepimpinan bekas Perdana Menteri yang juga adalah pengerusi Perikatan Nasional itu sekarang. Muhyiddin Yassin yang ditemui selepas beliau merasmikan persidangan tahunan Bersatu bahagian Pagoh 2025 di sini hari ini, berkata cakap-cakap berkaitan pertukaran kepimpinan hanyalah ramalan. Tapi ingat, selalunya politik di Malaysia bermula dengan berita kabar angin. Akhirnya dinafikan. Tapi kabar angin selalu menjadi kenyataan di Malaysia. Begitu juga katanya dengan desas-desus berhubung barisan kepimpinan dalam Perikatan Nasional yang bukan juga ditentukan oleh seorang. Sebaliknya barisan kepimpinan parti yang bekerjasama. Mereka yang buat keputusan, kalau mereka kata saya ambil lah, kata beliau. Setakat saya tahu dalam perjumpaan antara Bersatu dengan PAS untuk membincangkan soal Perikatan Nasional beberapa bulan lalu, kenyataan itu dikeluarkan. Tan Sri Abdul Hadi Awang menyokong saya sebagai pengerusi Perikatan Nasional, katanya. Tambahnya, saya nak pegang pada yang satu itu. Itu setakat yang saya tahu, kata dia. Berhubung kedudukan apapun, baik jawatan saya, di mana saya dalam parti, bukan saya tentukan, saya tak tentukan. Nak jadi calon Perdana Menteri, bukan saya tentukan, katanya lagi. Malah Muhyiddin Yassin turut mendedahkan, beliau turut mendedahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara itu juga. Okey?
Jadi tuan-tuan dan puan, kalau Muhyiddin Yassin kena buang daripada Bersatu, dia nak pergi mana? Cuba komen sikit, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Apa kabar tuan-tuan dan puan hari ini? Saya doakan semoga semuanya sihat-sihat belaka. Ini adalah rantai kalung tradisi kami, suku kaum Rungus di Sabah. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, berita yang cukup panas pada hari ini pastinya akan menggegarkan semua orang. Yang pertama pastinya melibatkan Rafizi Ramli. Berita cerita tentang Rafizi Ramli belum lagi berkesudahan. Hari ini sidang media Rafizi Ramli akan dibuat secara eksklusif. Ramai orang membuat teka-teki. Apa sebenarnya sidang media yang akan dibuat oleh Rafizi pada hari ini? Ramai orang kata Rafizi Ramli akan menarik sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebenarnya, sekejap lagi saya ingin kongsikan kepada anda apa sebenarnya rahsia sidang media Rafizi pada hari ini. Ini adalah rahsia yang kita dapat tahu dulu. Tapi sebelum itu, bagi anda yang ada masalah kesihatan, 3 serangkai, sakit jantung, buah pinggang, kencing manis, kolesterol, gout, kanser, sakit badan, lengu-lengu badan, sakit lutut, apa sajalah. Buasir kah, sakit mata, sakit saraf, sakit masalah lelaki, masalah perempuan, semuanya disebabkan oleh imun badan yang rendah. Ini transfer factor daripada For Life Research adalah satu produk saintis yang dapat meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini bukan ubat, tapi ini adalah produk yang dapat membantu anda meningkatkan imun badan dan akhirnya boleh sihat dengan imun badan yang optimal. Dengan bukti-bukti saintis yang cukup banyak telah dibuktikan, telah masuk juga di dalam buku rujukan para doktor dan juga telah disebut oleh saintis sebagai miracle ajaib. Okey. So semua ini penting, telah juga diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai makanan. Okey, sidang media Rafizi pada hari ini sebenarnya bukan untuk tarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Jadi untuk apa? Pengumuman bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli untuk mengadakan sidang media pada hari ini bersama dengan beberapa ahli parlimen daripada parti itu mencetuskan spekulasi yang panas. Susulan pengumuman itu, satu mesej tular mendakwa kononnya Rafizi yang kini menjadi pengkritik lantang kepada kerajaan selepas beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi bersama 10 lagi ahli parlimen pakai PKR kononnya akan menarik balik sokongan mereka terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media tersebut. Namun akhirnya inilah yang paling penting ya tuan-tuan dan puan. Perkara itu telah dinafikan oleh Ketua Cabang PKR Tuaran Razif Rakimin. Senarai itu katanya palsu, hanya sekadar spekulasi, katanya ringkas kepada Malaysia kini. Difahamkan sidang media yang dijadualkan berlangsung di Pejabat Ahli Parlimen Subang, Wong Chen itu adalah berkenaan dengan isu-isu nasional. Razif turut menjelaskan mereka yang akan hadir pada sidang media itu adalah wakil rakyat yang menyokong Rafizi semasa pemilihan parti itu pada Mei yang lalu. Selain Wong, salah seorang yang turut dinamakan dalam mesej yang tular itu ialah Naib Presiden PKR sendiri, Chang Leh Kang. Chang yang juga adalah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Bagaimanapun dijadual menghadiri pelancaran program pendidikan sains di Kuala Lumpur pada waktu yang sama dengan sidang media Rafizi. Rafizi telah tewas dalam perebutan jawatan timbalan Presiden pada Mei yang lalu, membawa kepada peletakan jawatannya sebagai Menteri Ekonomi. Penghujung bulan lalu, dia meluahkan rasa pesimis terhadap rancangan kerajaan untuk menyemak dan menstruktur semula rancangan Malaysia ke-13 dalam tempoh yang singkat. Dokumen RMK-13 itu dipelopori Kementerian Ekonomi di bawah Rafizi sebelum ini. Rafizi juga menyatakan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku krisis dalam Badan Kehakiman susulan persaraan Tengku Maimun Tuan Mat sebagai Ketua Hakim Negara. Pemerhati politik melihat ini sebagai kemunculan semula Rafizi yang satu ketika pernah dikenali kerana kerap mendedahkan skandal kerajaan melalui sidang media.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye.